أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, al-afiyah, kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Dan alhamdulillah juga puan-puan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dapat lagi lah kita bertemu. Ni mungkin kali kedua lah saya datang ke sini, dan kita lihat hari ni makin ramai lah, Masya Allah. Kita duk ingat bulan puasa ni makin kurang, tapi Masya Allah. Sebab tu banyak tempat juga kita pergi kan, bila lihat semangat muslimat ni, dia berbeza lah dengan muslimin. Ada tu muslimin datang pun buku pun tak bawa. Dan kita kata rasa-rasa lambat lagi lah kiamat. Tiba-tiba lambat lagi kiamat. Kenapa? Kerana orang masih ambil berat lagi tentang agama kan, tuan-tuan sekalian, masih lagi ambil berat tentang agama. Dan kalau kita lihat sebagai contoh lain, bila mana kita nak balik contohlah hari raya ni, saban tahun lah sebenarnya kan, mungkin akan datang juga nak balik hari raya, kita akan lihat penuh R&R, penuh surau, penuh. Mana kata orang ambil berat lagi tentang solat, tentang agama. Sebab tu kita boleh kata lambat lagi, insya-Allah. Lambat lagi. Kerana kalau tanda yang memang akhir betul, kita kata orang tak pedulilah tentang agama, tentang solat dan sebagainya. Alhamdulillah juga kita teringat satu hadis sebagai mukaddimah ni. Bila lihat kehadiran puan-puan sekalian ni, hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan. Selalu kita dengar, barang siapa yang Allah hendaki kebaikan untuk dia, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan dia tentang agama dia. Mudah-mudahan kehadiran kita ini satu tujuan lah, kita pasang niat nak perbaiki diri kita, nak menambah ilmu kita dan juga orang lain, insya-Allah. Okey, itu sebagai mukaddimah. Jadi insya-Allah untuk hari ini, sebagaimana maklum kan, tajuk kita apa ni? Tentang Al-Quran lah kita kata kan, Al-Quran. Dan ini pun saban tahun lah sebenarnya kan, Ramadan ni. Saya sebut puan-puan sekalian pun paling kurang mungkin yang dah mulazamah kuliah ni lebih 20 tahun ada kan. Bahkan ada yang lebih 30 mungkin ada. Saya kata saya belajar pun 5 tahun saja, 6 tahun saja kat Mesir tu. Jadi kalau kata 30 tahun tuan-tuan dengar kuliah, 30 kali dah Ramadan tu. Jadi saya yang muda-muda ni hadir ni sebagai pengulangan lah, sebagai pengulangan untuk saya dan puan-puan juga, insya-Allah. Dan kalau kita lihat memang masa ni sekejap saja berlalu kan. Ini pun dah malam ni kunut dah. Betul? Malam ke-16 dah malam ni. Sekejap sangat. Saya dah selalu sebut, banyak tempat saya ulang, ini tanda akhir zaman jugalah kiranya. Mudah-mudahan lambat lagi kiamat, tapi ini tanda sebagai kita berjaga-jagalah. Nabi kata jadi pendek masa. Nabi kata wa yataqarabuz zaman tu jadi pendek masa, dalam erti kata kita rasa sekejap. Baru je Jumaat nak Jumaat pula dah. Baru je Ramadan nak Ramadan pula. Ni nak habis dah tuan-tuan. Sebab tu sebagai mukaddimah saya nak sebut, mudah-mudahan Allah bagi kita satu istilah ni, keberkatan masa tu. Mudah-mudahan saya, puan-puan sekalian dapat keberkatan masa. Masa makin cepat, tapi kalau Allah bagi berkat, dia bezalah. Sejam saya dengan sejam puan-puan sekalian tak sama.
Walaupun kita kata 60 minit nampak sama. Tapi saya tuan-tuan, sejam tuan-tuan mungkin tadarus daripada pagi kan, tadarus betul. Lepas subuh. Muka nampak letih je. Mudah-mudahan tak apalah, kalau letih tidur pun ada berkat juga insya-Allah. Bagi tahu awal-awal. Sejam puan-puan sekalian, sejam puan-puan dihiasi dengan tadarus, berkat masa tu. Saya mungkin baru bangun tidur sejam tu. Dia berbeza. Orang yang sihat sejam dia rasa sekejap je. Orang yang sakit sejam dia rasa lama. Seperti dari satu istilah keberkatan masa. Mudah-mudahan kita dapat. Sebab tu kita doa, Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fi Ramadan, masalah Ramadan, berkatilah masa kami pada bulan Ramadan untuk kami dapat melakukan ketaatan dan sebagainya. Okey. Dan saya juga diminta lah, wallahualam, diminta untuk mengaji sedikit kan. Jadi tak adil lah kalau saya seorang mengaji. Jadi tuan-tuan kena mengaji sekali boleh? Masya Allah. Dengar tu dapat pahala juga. Tapi kalau boleh saya minta kita baca Al-Fatihah dulu. Bila saya baca satu ayat, tuan-tuan pula baca. Boleh hilang mengantuk sikit lah insya-Allah. Boleh ha? Dan saya nak pilih lepas Al-Fatihah tu, nak pilih satu ayat, 3 ayat lah daripada surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan nak buka yang ada phone tu, bolehlah buka muka surat 28. Lebih kurang satu muka surat juga. Kita tadabbur lah hari ni. Walaupun tak masuk TV, Quran Time tak masuk TV, kita masuk TV Al-Irsyad saja insya-Allah. Okey, muka surat 28 boleh. Kalau yang ada phone boleh buka. Ayat selalu kita dengar lah ni kan, ayat tentang puasa ni insya-Allah. Ayat yang kedua tu kan, daripada atas, ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183. Muka surat 28. Okey, jadi untuk surah Al-Fatihah saya baca, puan-puan ikut boleh ya. Lepas tu saya akan sambung pada ayat ni, kita tadabbur insya-Allah. Boleh bersedia semua? Okey. Okey, boleh ke payah nak cari? Kalau nak ambil Al-Quran pun boleh. Kita berkat dapat pahala bulan Ramadan insya-Allah. Dan kita nak fokus pada ayat ni insya-Allah. Senang 28. Okey. Tak apalah, kita baca Al-Fatihah dulu sambil tuan-tuan cari insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Okey. Kita sambung ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Ni tuan-tuan nak ikut juga boleh? Boleh. Kalau Al-Fatihah nampak kuat dengar. Ni kita tengok Al-Baqarah macam mana. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Okey, nanti kita nak tadabbur ayat ni. Saya nak habiskan 2 ayat lagi tak apa. Ini puan-puan tak payah ikut tak apa. Kita jimat masa sikit. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Okey, insya-Allah muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita lihat tadabbur ayat ni, pertama sekali untuk fokus saya pada pagi ni, saya nak kongsi Al-Quran. Para ahli ilmu kita sebut ada 7 hak-hak Al-Quran. Sab'atul huquqi minal Qur'ani alaina. Maksud kata kita sebagai seorang Muslim, kita kena laksanakan 7 hak Al-Quran. Dan para ahli ilmu kita sebut, kalau kita boleh laksanakan 7 hak ini, kita akan dapat kebahagiaan, kejayaan dunia dan di akhirat. Okey. Ulama khilaf, ada kata 7, ada kata 5, 6, tapi saya ambil yang 7. Kita syarah secara ringkas insya-Allah. Okey, sebelum kita nak masuk berkenaan dengan ayat ni, okey. Kita tahu hak ni banyaklah. Sebagai suami ada hak dia, sebagai isteri ada hak, sebagai anak ada hak dia kan. Benda yang kita wajib tunaikanlah. Begitu juga Al-Quran, dia ada hak dia. Ada 7 hak yang kita akan kongsi. Yang pertama sekali, para ahli ilmu sebut, dia panggil ma'rifatu tilawatil Qur'ani sahihah, ataupun kita kata baca bahasa Melayunya, kita tahu bacaan Al-Quran yang tepat. Ni asaslah Al-Quran ni, asas sekali bacaan yang tepat.
Okey, tapi 7 hak ini bukan bila saya sebut asas tadi, bukanlah mesti laksana yang pertama dulu baru naik yang kedua, tak. Dia kalau boleh dia bergerak seiring lah 7 hak ni. Tapi yang paling asas bacaan yang tepat. Satu jadi yang dalam ramai-ramai baca kita dengar insya-Allah semua betul lah. Tapi kalau seorang-seorang kita boleh detect lah. Dalam bab tadi pun ada salah satu kita boleh sebut. Kita boleh dengar tadi ramai-ramai ihdinas nas. Itu terpengaruh dengan huruf sad. Nun tu sepatutnya nipis, yang tebal dia huruf sepatutnya ihdina nas, bukan nas. Jadi na tu dah tebal dah. Ni kesalahan yang ringan ke berat ni? Tapi kita akan bincang nanti. Saya nak syarah yang hak yang pertama ni, saya nak syarah sikit lah insya-Allah. Sebagai pengulangan lah, ini antara yang penting. Okey, yang penting hak yang pertama tilawatuhu haqqa tilawati. Baca Al-Quran ni dengan sebenar-benar bacaan. Sama macam tadi lah, kita tahu bacaan yang tepat lah Al-Quran ni. Okey, saya cuba ringkaskan. Ini tak nak syarah panjang. Kita nak dapat bacaan yang tepat ni, tak lain tak bukan kena mengaji lah. Dan dalam bab Al-Quran ni dipanggil istilah dia talaqi. Siapa pernah dengar? Masya-Allah, talaqi musyafahah. Al-Quran asas dia mesti kena berguru lah. Kita mengaji dengan guru kita mengaji dengan guru dia, sampai guru-guru sampai pada Nabi. Dipanggil sanad, ada sanad kan. Yang ni saya lihat kebelakangan ni orang Malaysia kita dah banyak minat nak mengaji sanad ni. Dulu tak tu sangat. Maknanya dia memang nak mengaji depan satu guru, dia khatam, dia nak sanad tu. Walaupun sebahagian kata tak wajib sanad ni, tapi kalau kita ada, kita lebih seronok lah, kita rasa yakin lah sampai kepada Nabi bacaan kita insya-Allah. Okey. Dan saya nak kongsi secara ringkas, nak dapat bacaan yang tepat ni ada 2 syarat. 2 perkara yang tuan-tuan kena belajar. Apa dia? Makharijul huruf wa apa tu? Kena belajar tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. 2 ni insya-Allah. Kita pengalaman lah. Daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah, masuk Mahat Tahfiz, kita bila mengaji tajwid ni kita akan mengaji apa? Nun mati, mim mati. Tu je kita duk ulang, kan? Lepas tu kalau saya tanya tuan-tuan, nun mati bertemu dengan ba, ingat tak apa hukum dia? Sebahagian ingat, sebahagian tak ingat. Biasa kalau muslimat ni ingatlah. Kalau tanya muslimin memang tak ingatlah. Saya tak kata tak bagus, bagus mengaji tu. Tapi dari sudut keutamaan Al-Quran ni, tajwid, tuan-tuan nak ajar anak tuan-tuan, nak ajar cucu kita, nak dipandai Al-Quran ni, mesti mengajar makhraj dulu. Makhraj ni bahasa Arab kan. Maksudnya kena belajar tempat keluar huruf dan apakah sifat huruf itu. Dan huruf Al-Quran ni tak banyak. Ada berapa semua? Alif sampai ya tu tuan-tuan kira ada berapa semua? Masya-Allah. Muslimat dia mesti boleh jawab. Kita kata 28. Boleh juga 29 pun betul juga kalau kita asingkan hamzah tu. Saya selalu ulang banyak tempat. Saya kata Al-Quran ni dia walaupun 30 juzuk, 114 surah, tak keluar daripada 28 huruf ni. Bukalah muka surat mana, ulang huruf yang sama. Sebab tu kalau kita mengaji betul huruf ni apa, kat mana tempat keluar dan apa sifat dia, settle kita. Kita boleh baca dengan baik insya-Allah. Cuma dari sudut lancar tak lancar tu yang kedua lah. Yang tu kena selalu mengaji lah, tak ada jalan lain lah. Cuma nak pastikan betul dulu, mesti mengaji tempat keluar dengan sifat. Okey, ini kunci dia yang asas lah. Saya nak buat beberapa contoh. Makhraj ni dia lebih utama, dia ranking yang pertama, tempat keluar ni. Sebab kalau kita silap tempat keluar, dia boleh jadi silap huruf tu. Kebanyakan dia boleh jadi 80% begitu. Saya ambil contoh mudah. Utha, alif, ba, ta, tha. Kena keluar lidah. Tempat keluar dia di antara 2 gigi tu keluar lidah. Tha, thisu. Kalau kita tak keluar dia jadi sin. Saya ambil contoh mudah. Okey, macam kita baca bismillah, bis. Huruf sin ni kat mana? Ingat lagi tak belajar makhraj ni, pengulangan je ni. Ingat tak sin kat mana? Selalu baca ustaz bismillah ni tak perasan lah. Hujung lidah kena belakang gigi bawah. Hujung lidah kena belakang gigi bawah, masya-Allah. Okey, jadi ada setengah orang ni begini. Dia macam tak boleh kalau bercakap bahasa Melayu pun macam lidah dia pendek. Saya suka makan nasi. Ni kalau bercakap tak apalah, mungkin Allah uji dia begitu, lidah pendek kan. Dia macam tak boleh sebut S.
Adalah kawan-kawan kita kalau bercakap satu, tapi kalau dia mengaji kena perhati betul, kena bagi tahu dia. Kalau anak kita kena perhati betul. Kebanyakan bismillah dia akan jadi bis. Sepatut sin dia akan jadi sa, sebab dia nak jaga sangat Jadi bismillah. Jadi sa keluar lidah kan. Okey, kalau sin dengan nama Allah makna dia kan. Okey, kalau bismillah, kalau sa dengan saya pecahkan. Ba dengan ismun, sin. Ismun nama. Okey, kalau ismun, ada yang mengaji bahasa Arab kan, ismun dengan sa tu maksud dia apa? Dosa. Jadi makna dia dengan dosa Allah pula. Tu bahaya tu. Makhraj ni kalau salah bahaya. Apatah lagi kalau berkait dengan akidah. Sebab tu kena mengaji betul. Dan saya yakin tuan-tuan biasanya setiap masjid ni dia ada guru Al-Quran ni lah. Kalau tak ingat, minta ustaz ulang semula. Sebab saya lihat orang kita ni, dia kecenderungan dia nak hafal sangat. Ingat, iqlab, ikhfa, bagus tu. Tapi sebenarnya yang tu sebenarnya penyempurna sahaja. Asas dia yang ni. Tempat keluar dengan sifat huruf. Okey, settle. Itu saya buat satu contoh. Mudah-mudahan tuan-tuan rasa penting untuk ulang semula. Okey, 28 huruf. Okey, saya nak buat satu lagi contoh sifat. Kerana yang ni lah orang kita banyak salah sifat. Makhraj ni saya sebut tadilah. Kadang tu orang tak ingat, tapi kadang disebut betul makhraj ni. Tapi bab sifat ni banyak orang salah. Sifat ni lebih pada lahjah lah. Macam kalau Al-Fatihah tadi pun perasan juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him sepatutnya him. Ada 3 serangkai. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Tum sepatutnya tum. Jangan tum. Ini lahjah orang Melayu dia, terutamanya pantai timur. Orang Terengganu banyak berlaku begini. Lakum di lakum, patutnya lakum. Sebab orang Melayu dia terpengaruh dengan percakapan dia banyak. Assalamualaikum. Orang Melayu tu assalamualaikum, kum kan, kita guna kum. Bahkan orang Melayu ni dia matkan pula assalamualaikum. Sepatutnya tak ada mat. Sepatutnya tak ada mat tu. Sebab tu saya, antara yang saya selalu sebut, orang-orang kalau mengaji di Mesir ni cantik orang Arab ni. Dia cukup jaga benda-benda begini. Satu, bi'ah suasana dia, suka bagi salam tu Masya Allah berbeza dengan Malaysia ni. Dan dia bila dia bagi salam, cantik dia bagi. Assalamualaikum. Berhenti begitu. So orang Melayu ni dia takut. Takut apa? Takut orang tak keluar rumah. Tak ada dia panggil Assalamualaikum. Tak ada kum. Jadi sepatutnya kalau solat kena jaga betul. Assalamualaikum, bukan kum. Ni kesalahan dari sudut sifat, dia ranking dia bawah sikit, dia panggil kesalahan yang ringan. Kalau silap makhraj, tuan-tuan sengaja buat bis sajalah, hari ni nak buat mengada-ngada sikit, bismillah, tuan-tuan tahu dah batal solat. Ini sebab dia berubah makna makhraj ni. Tapi kalau sifat ni tuan-tuan sengaja buat pun, dia panggil kesalahan yang ringan. Kurang pahala lah, dia tak batal lagi solat. Siratal ladzina an'amta alaihim, sepatutnya him, tak batal lagi solat. Tapi dia kurang lah dari sudut kesempurnaan tu. Okey, itu antara 2 perkara yang penting tuan-tuan kena mengaji lah, makhraj dan sifat. Kalau tak ingat, ulang. Ni kalau kita daurah pun 1 hari boleh habis lah makhraj ni, sebab kita dah mengaji sebelum ni kan. Okey, wallahualam, ini dipanggil hak yang pertama Al-Quran, mesti tahu bacaan yang baik. Dan saya yakin tuan-tuan ada guru Al-Quran lah, insya-Allah. Okey, kita masuk hak yang kedua Al-Quran ni. Dipanggil an nahfazahu aw nahfaza ma yumkinu minhu. Ni kalau boleh seiring lah. Sebahagian orang ni nak mengaji betul je tajwid, tak nak mengaji yang lain. Ada orang sebegitu. Tak kuliah tafsir tak nak pergi, tak nak pergi, sebab nak mengaji Al-Quran ni tak betul juga. Dia tekankan sangat, tak betul juga. Okay, dia kalau boleh seiring. Yang kedua ni kena hafal Al-Quran. Dan kalau tak boleh 30 juzuk, au nahfaza ma yumkinu minhu, semampu yang mungkin. Kalau kita tanya jahat-jahat orang kita pun, insya-Allah dia adalah hafal Al-Quran tu. Kadang orang kita dia macam silap faham bila tanya hafal Al-Quran tak? Dalam kepala dia, saya tak hafal ustaz. Dia ingat 30 juzuk kita tanya. Mana kata kalau hafal Al-Quran, Al-Fatihah tu kira Al-Quran juga. Dia hafal. Tapi untuk saya, puan-puan sekalian, kita nak upgrade lah diri kita. Apalagi kurang kita surah-surah lazim yang selalu kita baca, Al-Mulk kita cuba ingat, Yasin setiap minggu baca, paling kurang ingat insya-Allah. Itu yang kedua hak Al-Quran.
Saya tak nak panjangkan lah. Kalau kita syarah nak berkenaan hadis-hadis kelebihan baca Quran ni banyak lah. Saya tak nak panjangkan yang tu. Kita masuk hak yang ketiga, hafal. Yang ketiga, an nata'arrafa ala ma'anihi wa tafsirihi. Ini penting juga, iaitu kita tahu makna dia dan tafsir dia. Ini payahlah. Kalau sebagai orang awam ni, kebanyakan kitab rujukan tafsir ni bahasa Arab lah. Sebab nak faham Al-Quran, kalau kita baca terjemahan, itu kita boleh faham satu lapis lah terjemahan kan. Dia tafsir dia lain sikit. Dia bukan terjemahan tu, dia terjemah semata-mata. Sebab tu terjemahan ni banyak tempat, saya sendiri pun kalau kita baca, banyak keadaan kita tak faham. Betul? Kadang cerita ni nampak macam bersambung, tiba-tiba ayat yang ketiga ni macam dah lari dah cerita dia, macam tak berapa nak faham. Ada ayat yang kita boleh faham lah terjemahan tu, tapi ada ayat tak faham. Sebab tu perlu pada tafsir. Jadi sebagai orang awam ni, saya orang awam tuan-tuan, kita paling kurang melazimi lah, cuba wajibkan diri kita kena dengar juga kuliah tafsir. Yang macam masjid sedia ni, cubalah. Kuliah muslimat pun ada kuliah tafsir kan, masya-Allah. Dengan tafsir kita boleh faham Al-Quran dengan baik, insya-Allah. Cuma saya nak sebut satu, dan kita ni alhamdulillah lah, kita walaupun akhir zaman, kita zaman teknologi ni, macam-macam di hujung jari lah tuan-tuan. Dan saya nak boleh share dekat tuan-tuan satu tafsir Hamka tu. Biasa dengar tak tafsir Profesor Hamka ni? Nama dia tafsir dia kena tanya sikit nak tengok tahu ke tak. Tafsir Al-Azhar. Dan sekarang ni dia orang Indonesia kan, Profesor Hamka ni orang Indonesia. Sekarang ni saya tengok ada cetakan baru PTS ni, dia dah alih bahasa dah, jadi alih bahasa Melayu, mudah nak baca. Asalnya kitab tu 6 jilid saja, 30 juzuk 6 jilid. Memang payah nak baca, tulisan kecil-kecil bahasa Indonesia. Tapi cetakan baru PTS ni dia dah buat 1 jilid 1 juzuk dan dia alih pada bahasa Melayu. Ini bolehlah wujudkan ringkas kita sebagai orang awam ni. Dan setakat yang saya tahu, Ustaz Fazrul atau tuan tengok Quran Time tu, memang banyak rujuk tafsir Hamka ni juga, Al-Azhar ni. Kalau bolehlah beli tuan-tuan, insya-Allah. Tak mahal sangat. 1 jilid tu RM25 je. 1 jilid. Tapi kalau kena gabung 30 juzuk mahal jugalah. Dekat 700 ke 900. Tapi bolehlah beli yang 1 jilid yang surah pilihan kita, Al-Mu, boleh kat kedai mesti ada. Sebab cetakan PTS ni dia besar lah, publisher yang besar. Kebanyakan kedai buku mesti ada. Boleh beli tuan-tuan supaya wujudkan ringkas. Kadang orang kita bila bab buku, Ustaz saya beli tak baca, membazir lah. Kalau buku bazir lalu. Kalau bab lain baju raya 5 tak apa. Saya pakai Ustaz, padahal tak pakai juga. Tudung 5 tak pakai juga. Dia buku dia sebenarnya tak ada istilah membazir ni. Saya buat satu jawapan lah. Sebab ada pengalaman, kita masa duduk Mesir minat beli buku ni. Sebab kita tengok buku pun seronok dah, kita tahu yang ni tulisan ulama ni. Walaupun tak sempat baca semua, kita akui memang tak sempat baca banyak rujukan. Kadang ada suara-suara sumbang lah kawan-kawan saja kan. Beli banyak-banyak tak baca juga, dia kata tak guna, kita jadi down lah. Ustaz kita bagi satu jawapan lah, masya-Allah. Dia kata orang yang tak beli confirm tak baca. Tapi kalau orang beli ni mungkin dia tak baca lagi. Tapi ada akan sampai satu masa dia perlu nak rujuk kan, nak lihat semula, dia akan baca juga. Dan saya bila balik Malaysia ni saya rasa juga perkara tu. Banyak yang kita tak sempat buka, duduk mengajar ni, kita rujuk semula. Maksudnya kalau orang yang tak beli, confirm tak baca lah. Tapi Ustaz saya ni dah berumur ni, tak apa, dia akan jadi harta pusaka kita, insya-Allah. Anak kita, cucu kita baca, wakaf lah kat masjid dan sebagainya. Dia panggil harta pusaka kita, insya-Allah. Okey. Ini tafsir. Itu saya lah sebagai orang awam, tuan-tuan juga mulazamah lah tafsir Al-Quran ni, insya-Allah. Okey. Itu hak yang ketiga. Saya masuk yang keempat. Okey, hak yang keempat Al-Quran ni, an natadabbarahu wa natafakkara fihi. Kita kata mudahnya, yang keempat ni tadabbur Al-Quran. Ini fokus kita jugalah, insya-Allah. Al-Quran, tujuan penurunan Al-Quran nak tadabbur. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah sebut diturunkan Al-Quran kepada kamu wahai Muhammad, liyadabbaru, supaya ditadabburi ayat tu. Dan tadabbur ni dia mesti hadir selepas mana faham. Mustahil orang kata begini, Ustaz saya tadabbur Al-Quran, kalau kita tanya faham tak? Tak faham Ustaz. Mustahil tadabbur. Tadabbur dia datang selepas mana faham. Dengan tafsir tadi lah.
So, kalau tuan-tuan tengok Quran Time tu, Ustaz Fazul masya-Allah dia mudah. Dia bahasa dia mudah, kita seronok dengar sebab dia sesuai sangat untuk orang awam dan tadabbur dia ni berbentuk nasihat banyak. Cantik tuan-tuan. Tapi itu pun dia rujuk berapa tafsir nak ajar tu. Maknanya kena faham dulu baru boleh tadabbur Al-Quran. Okey, jadi ini hak yang keempat. Para ulama letak begini, ada dua teknik lah. Saya dan tuan-tuan juga sebagai orang awam ni macam mana nak tadabbur Al-Quran, ada dua teknik dia. Saya cuba kongsi dan kita praktikal pada ayat yang kita baca ni nanti insya-Allah. Ini ingat hak yang keempat kan. Okey, yang selebihnya saya tak syarah panjang lah insya-Allah. Ada 3 hak baki saya tak syarah panjang. Okey. Teknik yang pertama Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran ni begini. Ini kalau tak berguru pun tuan-tuan boleh baca sendiri kan. Macam baca Al-Quran, cuba baca terjemahan. Tak apalah, walaupun boleh faham selapis baca. Kita akan jumpa dalam Al-Quran ni ayat yang berbentuk suruhan dan ayat yang berbentuk larangan. Confirm akan jumpa. Yang berkait dengan hukum lah. Allah perintahkan suruh buat yang ni, Allah perintah suruh larang yang ni. Jadi bila kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan, kita faham, oh ni perintah Allah ni. Antaranya ayat yang kita baca tadi lah, Allah perintah apa? So supaya berpuasa, masya-Allah. Jadi kata para ulama, kita berhenti. Bila baca ayat perintah ni, berhenti, lihat diri kita. Jangan lihat orang lain. Kita masalah kita nak lihat orang lain. Kita lihat diri kita. Macam mana kita ni laksana ke belum perintah Allah ni? Ataupun larangan Allah, Allah larang begini, lihat kita macam mana dengan perintah Allah, Allah larang ni. Adakah aku dah tinggal? Adakah aku masih buat? Kalau berbentuk perintah, okey, Allah suruh puasa, Allah suruh solat, kita lihat diri kita, dah aku solat alhamdulillah, maka ucapkan alhamdulillah. Ni teknik dia. Allah suruh puasa, ucapkan alhamdulillah. Kita mampu puasa pun sebab Allah bagi tuan-tuan. Sebab tu kita kalau nak kata logik akal kan, ikut logik akal ni orang muda lah lebih mudah puasa. Tapi tak, kalau kita lihat macam tuan-tuan hari ni, maknanya orang yang berumur kan, puasa lagi, datang kelas lagi, tadarus daripada subuh lagi. Mana nak kata benda ni Allah yang bagi. Kalau nak ikut kudrat, orang muda sepatutnya lebih kuat. Saya selalu buat contoh yang kita malu juga. Isnin Khamis pun kadang kita mengajar, muslimat puasa, kita ustaz yang mengajar pun tak puasa. Padahal kita muda lagi, sepatut lebih kuat lagi. Tak, kerana ibadat yang kita mampu buat ni Allah bagi. Itu kena kita pegang lah. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Bila kita lihat kita dah buat, ucapkan alhamdulillah. Ini teknik tadabbur yang mudah lah. Sama juga kalau ayat yang berbentuk larangan, Allah larang kita buat sekalian-sekalian, kita lihat, okey alhamdulillah, kita tak buat, ucap alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat diri kita ni dengan perintah Allah sebaliknya, Allah suruh buat, kita tak buat, Allah larang buat, kita buat, maka cepat-cepat tinggal, cepat-cepat bertaubat. Ini teknik tadabbur yang berkesan lah insya-Allah untuk saya dan tuan-tuan. Okey, itu settle. Ini yang pertama, teknik yang pertama begitu. Yang kedua, ini secara umum. Kita bila bandar baca Al-Quran ni, sudah semestinya tuan-tuan akan jumpa ayat yang berbentuk cerita. Bahkan Al-Quran ni 1/3 dia cerita banyak. Umat terdahulu, Nabi terdahulu, tentang Bani Israil, banyak sangat. Para ulama sebut, bila kita jumpa ayat berkenaan dengan cerita ataupun ayat yang berkenaan dengan kauniyah, penciptaan Allah, Allah cipta ni, Allah jadikan ni, ambil iktibar. Baca, lihat terjemahan pun insya-Allah mudah. Lihat terjemahan, ambil iktibar daripada cerita tu. Ini teknik tadabbur secara umum lah. Kalau kita boleh buat, biasanya bulan Ramadan ni orang suka timbul persoalan lah, Ustaz. Kan kami tadarus ni laju-laju kan, Ustaz, khatam 3 kali dah. Tapi ada ustaz kata baca Al-Quran, baca tadabbur dia lebih baik. Biasa bulan Ramadan ni lah datang suara-suara begini. Kita kena lihat dari pelbagai sudut lah. Secara umum memang betul. Secara umum memang betul. Baca Al-Quran, faham tadabbur, dia lebih baik kita baca banyak mana secara umum. Tapi kadang tu persoalan tu timbul bila mana Ramadan ni. Biasanya timbul pula daripada suara-suara yang tak datang tadarus pun. Timbul daripada suara yang memang macam ada sakit, tak suka kita buat. Itu tak betul lah. Tapi secara umum kita nak ambil nasihat tu, memang kita kena terimalah. Baca Al-Quran tadabbur, walaupun sikit, faham tadabbur, amal, dia lebih baik daripada baca banyak ni, umum. Tapi bila bulan puasa ni kita nak kejar jugalah fadilat tu. Kita tahu Al-Quran ni mukjizat. Baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Apatah lagi bulan Ramadan ni digandakan lagi. Kita nak juga fadilat tu. Paling kurang kalau boleh kita seimbangkanlah.
Bulan Ramadan ni tadarus juga, datang juga kelas tadabbur. Terjawablah kepada orang yang tak puas hati tadi tu. Dia tu duk petikai tak datang pun. Wallahu alam. Okey. Itu teknik yang kedua lah. Bahkan ini dua saja teknik untuk kita orang awam ni tadabbur Al-Quran. Sebab Al-Quran bila berkenaan cerita penciptaan Allah cipta alam, Allah cipta manusia ni, kita ambil iktibar lah. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran, hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Allah cerita tentang syurga tadi kan. Orang mukmin yang buat dosa dia kena bertaubat, dia akan dapat syurga dan sebagainya. Allah kata ini cerita ini peringatan dan wa mau'izah. Sebagai mau'izah ni bahasa Melayu dia apa? Nasihat kan, mau'izah. Ambil peringatan, ambil iktibar untuk orang-orang mukmin ni, orang muttaqin, insya-Allah. Okey, kita nak kembali sedikit pada ayat ni. Ini hak yang keempat kan, tadabbur. Saya lajukan sikit, kita nak habiskan 7 hak Al-Quran ni. Okey, kalau kita lihat ayat ni dari sudut tadabbur kan, bila Allah sebut orang yang beriman ni, tuan-tuan akan jumpalah banyak ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu. Amanu ni orang beriman. Dia, kalau orang beriman dia sudah semestinya Muslim kan, Muslim, Islam lah. Kalau orang tu Muslim, dia belum tentu beriman. Sebab iman ni dia tinggi lagi. Kita kalau boleh nak jadi orang beriman lah, tak nak dia Muslim saja. Sebab tu Hamka dia sebut juga, Profesor Hamka kan, nak lihat orang Islam, orang Muslim ni mudah lah. Tengok masa solat hari raya, tu semua orang Muslim lah tu. Tapi kalau nak tengok orang yang beriman, tengok waktu solat subuh. Untuk diri saya juga. Maknanya kita berkurangnya. Orang Islam ni ramai, tapi orang beriman. Jadi ayat Al-Quran banyak sangat orang yang beriman ni. Para ulama sebut, bila Allah sebut amanu, wahai orang yang beriman, pasang telinga betul-betul. Maksudnya penting apa Allah nak sebut tu. Okey, dalam ayat ni pasang telinga apa? Allah nak suruh kita puasalah. Kutiba alaikumusiyam kan. Maka kita lihat tadabbur, lihat diri ya. Saya macam mana, tuan-tuan macam mana, kita lihat diri kita. Kalau kita dah puasa, kita ucapkan alhamdulillah. Kerana di luar sana ramai orang muda yang tak puasa, tuan-tuan. Kita rasa mudah sebab kita mungkin dah dia orang anak-anak kita ni macam mana. Sebab tu kalau kita lihat doa-doa macam Nabi kan, minta jauh daripada syirik. Nabi Ibrahim minta apa? Jauh syirik tu satu. Yang kedua tentang solat tu. Jadikanlah aku Rabbi ja'alna mis salah. Kalau seorang mukimah kan bagi atas. Kalau nak baca ramai bagi bawah. Mukimis salah. Okey. Tapi nak cerita dia Nabi kan. Maksudnya Ibrahim keturunan dia semua Nabi. Anak Nabi Ibrahim Ismail dengan Ishak kan. Anak Ishak siapa? Yaqub. Anak kepada Yaqub Yusuf. Keturunan Nabi. Tapi dia minta doa apa? Supaya melaksanakan solat. Kita ni tuan-tuan, kita mungkin ahli masjid dah, kita rasa payah nak tinggal solat ni, tapi kita bimbang anak kita, zuriat kita. Apatah lagi puasa ni sebenarnya, yang kita tahu pun ramai dah tak puasa. Geng plastik hitam ni macam-macam lah. Yang tak tahu lagi banyak lah. Sebab tu puasa ni satu ibadat untuk diri saya tuan-tuan, yang mendidik ikhlas kita dengan Allah. Ni payah. Ibadat lain biasanya kalau kita buat, dia terdedah pada niat tak baik juga. Baca ngaji depan orang, datang mungkin lah nak kita kena siasat betulkan niat lah. Kadang bagus lah kita datang majlis ilmu, tapi dia terdedah. Mungkin sebab nak tunjuk kat orang, nak tunjuk kat jiran, kawan-kawan kan. Solat pun depan orang, bila orang ramai bagus solat ni. Kalau di belakang orang cepat je solat. Mengaji pun samalah. Tapi kalau bab puasa, tak ada orang pun tahu. Kalau kita tak sebut, kita tak cerita kat orang kita puasa, tak ada orang tahu, melainkan Allah. Sebab tu bab puasa ni dia mendidik ikhlas kita. Dan Allah sebut dalam hadis Qudsi, setiap amalan anak Adam ni untuk dia kecuali puasa. Wa ana ajzi bih, aku yang akan bagi tu. Aku yang dia fa innahu li, sesungguhnya puasa ni untuk aku dan aku yang akan bagi dia. Maksudnya akan ganjaran tu. Kalau kita duk fikir tuan-tuan, ibadat lain kita buat pun Allah juga bagi. Tapi ni mubalaghah tentang fadilat puasa tu. Dia mendidik ikhlas. Tentu banyak tempat saya ulang yang ni. Saya pernah sebut dah, ni yang puasa Syawal. Dia panggil Raya 6 tu. Pernah saya sebut kat sini. Saya bila datang Selangor ni lah baru saya tahu istilah Raya 6 tu. Dulu di Terengganu macam tak ada sangat. Biasa bila jadi imam tu ada jemaah jemput Ustaz. Kita buat kunduri sini Raya 6. Kita duduk tengok lah, kata 6 Syawal ke? Bukan juga. Tapi rupa-rupanya bila pergi tu duduk sembang-sembang, maksudnya dah habis puasa 6. Buat kunduri sebab dah habis puasa 6. Macam
kita tak nak judge orang lah, tapi secara umum dia tak bagus benda tu. Dia membawa pada kita macam nak bagi tahu amalan kita. Aku dah habis puasa 6 ni, aku buat kenduri. Sedangkan puasa ni kalau boleh tak nak. Sebab tu banyak tempat juga kadang jemaah kita kadang suka sebut. Kita tak ada kena mengena pun, tiba-tiba dia cerita, oh saya puasa hari ni ustaz. Macam tak ada kena mengena. Kalau ada kaitan tu saya nak pergi rumah ke kan ni puasa tak apa juga, ni macam tiba-tiba nak cerita macam tak bagus lah. Sedangkan ibadat puasa ni lah nak melahirkan ikhlas betul kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tak cerita kat orang, terutamanya yang sunat kan, yang sunat ni kalau kita tak cerita kat orang, tak ada siapa tahu kita puasa. Yang tu memang ganjaran ni besar betul lah. Tu hebat puasa ni, sehingga Allah yang kata Allah mubalarah kan, aku akan balas dia. Bila Allah balas ni lebih lah. Okay, boleh tuan-tuan. Saya tak nak judge siapa-siapa bab puasa 6 tu, tapi kalau boleh kita, sebab kalau kita nak ikut hujah banyak lagi. Ialah dari sudut makan, baguslah bagi makan kat orang ni, tapi kita boleh bagi tahu bagi makan bulan puasa lebih afdal. Kenapa Syawal tu pun hari raya orang datang rumah bagi makan juga. Tapi kalau nak buat berbentuk jamuan ni, bagi makan ni bulan puasa sangat afdal. Sehingga kan para ulama salaf sebut ni, bahkan menjadi praktikal ulama salaf. Yang ni saya sendiri pun malu lah. Bila bulan Ramadan, fokus utama dia dua: baca Al-Quran banyak, bagi makan kat orang. Buka puasa tu besar sangat fadilah dia. Tapi kadang tu bila buat puasa 6 ni, macam raya 6 tu macam pelik sikit lah bagi saya. Saya pun tahu bila datang Selangor ni. Wallahualam, kat sini ada juga. Tak pernah dengar? Masya Allah, bagus. Saya itu kat Subang Jaya ada. Bukan seorang, 2-3 orang juga buat majlis tu. Saya ingat macam jadi budaya pula. Okay, wallahualam. Ustaz tanya, kalau yang untuk puasa sunat tu, kita kalau boleh rahsiakanlah kan, kalau ada yang menjemput kita makan, kita bagi tahu kita puasa tu, adakah dia mengurangkan, adakah kita wallahualam. Ya, betul. Dia akhir sekali sebenarnya kembali pada niat kita juga. Kalau akhir sekali sampai kita terpaksa bagi tahu, boleh je, tak ada masalah sebenarnya. Tapi yang paling cantik kalau kita cuba boleh cari alasan sampai tak bagi tahu dia, itu yang terbaik lah. Memang nak jaga betul. Tapi kalau dah tak ada alasan sampai terpaksa bagi tahu, kembali pada niat kita juga. Kalau alasan nak balik jempat ke macam tu, sebenarnya tak ada. Macam tak cantik sangat lah. Itu pula. Itu adakah berdosa? Lebih baik kita mengaku kita puasa, ataukah kita kata yang menipu sikit tu? Wallahualam. Itu dia sebenarnya teknikal jugalah. Teknikal. Dia kembali pada niat. Tapi kalau ikut tipu tu tak boleh lah. Tipu macam mana? Kata saya tak puasa. Macam nak balik cepat, sebenarnya tak boleh cepat pun. Kita tak nak pergi makan sebenarnya sebab kita puasa. Tak nak beritahu kita puasa tu. Oh gitu, Masya Allah. Payah juga nak tu, sebab dia subjektif lah perkara ni. Kan ada jawapan yang terbaik. Kalau puasa, ada orang jemput makan, kita kena buka. Itu ada perbahasan dia juga. Tu kena kaji semula. Betul. Sebahagian dia kata gitu. Sebab puasa sunat kan. Sebab ni jemputan tu kan dalam hadis Nabi, kita kena penuhi jemputan orang tu. Tapi sebahagian kata penuhilah tu, kena pergi penuhi, tapi tak mesti makan. Penuhi tak mesti makan. Tapi kalau sampai tahap tu tak apalah bagi tahu puasa pun. Tapi kalau dia begini, kalau kita bagi tahu dia puasa, dia rasa apa, dia berasa hati tuan rumah dah sedia makanan banyak, itu tak baiklah. Itu better buka. Tapi kalau kita lihat majlis ni pun ramai orang pun ramai yang makan mungkin habis. Kalau lainlah dia jemput kita saja, makanan ni khusus untuk kita, itu better berbukalah. Tapi kalau kita lihat keadaan ni ramai orang, kalau kita tak makan pun tak apa, dia tak berasa hati, habis makanan. Sebab tu dia subjektif benda ni, payah nak sebut. Kadang makan lepas kuliah kan, ajak pergi makan kopi-kopi kan. Nak cakap tu. Tak apalah. Dia begini, dia ada satu nanti. Dia panggil helah lah. Orang Melayu panggil tipu sunat. Tapi sebenarnya tak ada istilah tipu sunat tu. Dia panggil helah ni, bukan helah ni, dia panggil macam dia termasuk dalam tauriah. Tauriah ni macam kita alih bahasa tu lah. Okay, saya nak cepat. Tapi sebenarnya kita niat, orang faham nak cepat ni macam gitu lah. Tapi sebenarnya dalam niat kita ada sesuatu. Okay, mungkin dia boleh masuk dalam ni. Ada satu hadis Nabi, ada 3 keadaan boleh tipu. Sebab tu orang Melayu sebut tipu sunat ni. Tapi sebenarnya ulama' lebih suka nama dia tauriah. Biasa dengar tauriah ni. 3 keadaan boleh tipu. Jelas hadis Nabi. Pertama dalam peperangan. Ni takkanlah kita nak cakap betul, dia ada kat belakang tu, tembak dia kat belakang. Itu kena tipu lah, maksudnya peperangan, strategi kan. Yang kedua, ketika nak mendamaikan dua belah pihak. Mendamaikan dua belah pihak kan.
Okey, maknanya kita abang dengan adik bergaduh, kita bolehlah tipu sikit, oh dia puji kamu tadi, kamu silap dengar, tak apa, untuk mendamaikan. Dan yang ketiga, dia lebih khusus pada ni lah, nak mendamaikan dua orang ni lah, macam dua orang isteri dan sebagainya ni. Okey, kat sini dia panggil tauriah ni. Kalau isteri pertama datang nak jumpa isteri kedua, jadi suami ni tahu dah isteri pertama ni kalau dia jumpa, perang dunia ketiga lah. Maka ketika tu suami ni dia kena buat tauriah. Contoh tauriah ni macam mana? Dia letak tangan dalam poket. Dia letak tangan dalam poket. Okey, kalau isteri pertama dia tanya, okey, nama apa? Azizah ada tak? Isteri nombor 2 tu contoh kat dalam rumah ada tak? Okey, dia ada dalam rumah, tapi dia tipu, dia letak tangan dalam poket ni, oh tak ada apa. Tapi dalam hati dia niat tangan dalam poket dia tu tak ada apa-apa. Faham tak? Orang yang dengar tu dia faham, oh Azizah tak ada dalam rumah, tapi niat dia lain. Itu dia panggil tauriah. Macam mana ulama kita lah bila mana zaman Mu'tazilah tu kan. Mu'tazilah, maksud tu khalifah tu dia nak terpengaruh dengan Mu'tazilah. Dia nak suruh Al-Quran ni, katakan Al-Quran ni makhluk. Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran kalamullah. Tapi ulama dah kalau bila tak sebut, kena pancung, kena bunuh, masuk penjara, maka dia guna tauriah. Dia sebut Quran makhluk, dia genggam tangan dalam poket dia. Makhluk tu apa? Tangan aku ni makhluk yang aku genggam ni. Al-Quran kalamullah. Boleh ya? Sebab kalau kita i'tiqad betul Quran tu makhluk, tak betul tu. Silap akidah tu. Al-Quran ni kalamullah. Dia panggil tauriah. Boleh benda-benda begitu dia teknikal lah. Dia boleh masuk dalam tu juga insya-Allah tauriah. Okey. Wallahu alam. Okey, kita lihat ayat ni sedikit lagi. Allah sebut orang yang beriman, puasa, dan kita tadabbur alhamdulillah. Bila kita dah puasa ni, ucap alhamdulillah tuan-tuan. Macam sama saya sebut, kita masuk Ramadan pun kena ucap alhamdulillah. Ramai mana yang tak boleh masuk Ramadan. Dan ramai masuk Ramadan yang tak puasa ada juga. Kita masuk Ramadan, kita puasa, kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut puasa ni tujuan dia, hikmah dia jelas, supaya dia orang bertakwa. Bahkan walaupun ada dalam kitab dulu, jawapan zaman sekolah rendah dulu, muda-muda dulu, ramai, bahkan dalam TV kan, dalam TV pun Upin Ipin, kita pun tengok juga Upin Ipin sebab anak kita. Okey, bila dia tanya opah dia, apa tujuan puasa, hikmah puasa ni? Supaya dapat merasai orang miskin kan, kelaparan orang miskin. Dia tak betul sebenarnya. Walaupun ada dalam kitab, dia tak betul, dia tak tepat. Tujuan, kalau orang tanya apa tujuan puasa, apa tujuan ni? Untuk jadi orang bertakwa, itu saja. Biar kita nampak, kita ajar anak kita daripada kecil lagi, biar dia nampak besarnya takwa tu, sampai Allah ajar kena puasa sebulan tak makan. Kerana kalau tujuan dia nak merasai orang kelaparan orang miskin, dah orang miskin puasa buat apa? Dia nak merasai apa lagi? Macam tak kena. Mustahil syariat Allah dia tak seimbang, itu mustahil. So kalau orang tanya apa hikmah, apa tujuan dia, jawab ayat Al-Quran ni, supaya kamu bertakwa. Okey, saya ringkaskan ni. Perbincangan selalu kita ulang takwa-takwa ni. Cuma kalau orang anak kita tanya apa makna takwa? Apa makna takwa? Boleh jawab tak? Masya Allah. Jawab takut, semua macam-macam lah. Kalau kita tengok takrifan ulama pun banyak sangat. Ada kata jalan, kita jalan yang penuh dengan duri. Macam mana kamu jalan? Kisah Sayyidina Umar dengan Ubay bin Ka'ab kan. Kita apalah, saya tak nak panjangkan. Tapi akhir sekali khulasah dia, biasa muslimin dia akan tahulah, setiap kali solat Jumaat mesti khatib akan ulang. Kan takwa ni seru, supaya takwa ni jadi rukun khutbah. Kalau tu imam tak ingat seru khutbah tu, seru supaya bertakwa tu, bukan tak sah khutbahnya. Satu Jumaat tu tak sah. Sebab dia rukun. Dan dalam khutbah dia akan ulang selalu. Bila seru takwa ni, takwa dalam erti kata ini khulasah daripada makna takwa. Iaitu melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ini makna takwa. Jadi itulah Allah nak kita puasa-puasa. Akhir sekali mudah-mudahan keluar daripada Ramadan pun kita melaksanakan, menjadi hamba yang taat lah, laksanakan segala perintah Allah dan tinggal segala larangan Allah. Itu takwa insya-Allah. Okey, ayat ni panjang lagi, saya cuma Allah, masa pun nak habis. Saya nak ambil sedikit lagi ciri orang yang bertakwa ni. Boleh? Ni pun pengulangan sebenarnya, tapi sebab cantik ciri ni Allah sendiri sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Dan tuan-tuan boleh buka banyaklah dalam Al-Quran ni, banyak tempat sebenarnya Allah sebut ciri orang bertakwa ni macam mana. Jadi kita bulan puasa ni kita duk tengok, okey, Allah sebut ini ciri orang bertakwa. Ada tak pada diri aku ni? Kalau ada, masya-Allah. Okey, yang pertama sekali mungkin yang ni saya tak nak syarah, tuan-tuan dah biasa baca.
awal surah Al-Baqarah lah. Hudal lil muttaqin. Allah kata Quran ni petunjuk pada orang yang bertakwa. Lalu Allah sebut siapa yang bertakwa ni? Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus salah. Cuba sama lagi. Wa yu'tuna zakah wa mimma kan. Tu bila tanya satu-satu dia tak ingat. Bila tahlil ingat. Okey, tuan-tuan boleh check sebenarnya itu ciri orang bertakwa. Allah sebut sampai ayat last tu. Ulaika ala hudam min rabbihim. Orang inilah dia dapat petunjuk kan. Wa ulaika humul muflihun, dan dia orang berjaya. Okey, saya nak ambil dalam surah Al-Imran, cantik juga ni. Antara ciri orang bertakwa ni, lepas mana Allah sebut syurga ini bidang dia seluruh langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Allah tak tinggal. Siapa orang bertakwa ni? Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra. Iaitu orang-orang yang menginfakkan harta dia ketika dia senang dan susah. Ni saya yakinlah tuan-tuan ni memang ada ciri ni. Sebab orang Selangor ke depan dalam bab sedekah ni, ke depan lah. Saya banyak kali saya cerita orang Selangor ni banyak dia kawan-kawan kita yang mengaji kat Mesir, Jordan, dia orang susah. Macam mana boleh? Jordan kan mahal dinar dia. Dia kata ada orang Selangor sponsor sampai dah habis mengaji. Orang Selangor ke depan bab sedekah ni. Okey. Allah kata dalam keadaan dia senang dan susah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Dan antara ciri orang bertakwa ni dia dapat menahan kemarahan. Yang ni kena untuk orang lelaki lah, lebih pada orang lelaki. Untuk muslimat juga, tapi bab kemarahan ni biasanya lelaki lah. Waktu kalau suami-suami kita yang mungkin yang selalu marah ni, bagi tahu dia ayat ni. Ciri yang bertakwa ni dapat menahan kemarahan. Ni puasa ni nak jadi yang ni antaranya. Bertakwa. Okey, wal kaziminal ghaid wal afina anin nas, yang dapat memberi kemaafan sama manusia. Yang ni mudah-mudahan kita bulan Ramadan. Sebab itulah kadang orang Melayu ni kan, sebagian ustaz dia marah kan masuk bulan Ramadan minta maaf. Orang Melayu kan suka kan. Sebenarnya dia dipanggil, dia ada asas dia lah kita minta maaf ni. Mudah-mudahan masuk bulan puasa ni nak jadi orang bertakwa betul. Dan antara ciri orang bertakwa ni dapat memberi maaf. Wal afi, bukan mudah perkara ni. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam ayat ni ada lebih kurang 3-4 ciri tu. Kita lihat kalau saya ada ciri ni, mudah-mudahan kita orang-orang yang bertakwa insya-Allah. Okey. Kita tutuplah bab tadabbur ni. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah. Dipanggil teknik dia tu ada 2 perkara tadi. Kita nak habiskan secara ringkas. Ni hak yang kelima pula Al-Quran ni. Hak yang kelima Al-Quran, an natadarasahu ma'a ikhwanina aw ma'a ahli al-ilmi. Bahasa mudah dia, Al-Quran ni kena tadarus. Cuma saya nak bagi faham betul. Tuan-tuan kena faham betul apa makna tadarus ni. Ramai orang kita tak faham makna tadarus, dan praktikal kita saya lihat banyak tempat silap tadarus. Okey. Saya cepatkan. Tadarus ni makna mudah dia belajar. Dia daripada perkataan darasa. Darasa yatadarasu tadarusan. Jadi tadarus ini masdar daripada tadarasa tadilah. Okey, tuan-tuan kena tahu dua. Bila tadarasa yatadarasu tadarusan ni dua perkara. Dia mesti dua ataupun lebih banyak. Seorang dia tak panggil tadarus. Dia panggil baca Al-Quran. Buat apa tu? Saya tengah tadarus Quran ni seorang-seorang, tak betul. Tadarus dia mesti dua, baina isnain fasaidan, dua ataupun lebih. Itu satu. Yang ni betul, orang Melayu kita buat betul, masya-Allah. Dan kita kena faham juga tadarasa ni dia mesti ada, dia saling berkongsi. Tadarasa ni saling mempelajari. Sebab tu hadis Nabi, kalau tuan-tuan perasan, hadis riwayat Muslim selalu ustaz kita baca. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yang ni fadilat tadarus. Tuan-tuan ingat tak fadilat tadarus? Duk buat ni daripada awal Ramadan ni, apa fadilat dia? Dia kena tanya sikit baru macam kurang mengantuk sikit insya-Allah. Okey, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Nabi sebut wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada berkumpul satu kaum dalam rumah di antara rumah-rumah Allah. Tuan-tuan tadarus kat rumah Allah, masya-Allah. Tengok. Yatluna kitab Allah. Dia kumpul dalam rumah Allah ni, dia buat apa? Nabi kata yatluna kitab Allah, dia baca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan tadarus Al-Quran. Mana kata dua istilah yang berbeza, baca satu dan mempelajari Al-Quran. Jadi tadarus ni dia saling mempelajari, makna kata mesti ada guru. Tadarus mesti ada orang yang lebih alim. Maknanya dia baca salah boleh tegur. Banyak tempat saya tengok yang salah orang Melayu kita ni, seorang baca habis, khatam seronok.
Baguslah itu kata, better lah daripada orang yang tak buat. Kalau kita nak bahas daripada orang yang tak buat, baguslah orang yang buat ni. Tapi itu bukan tadarus. Kalau yang ni baca, yang ni sambung, yang ni sambung khatam, itu dipanggil qiraah saja, pembacaan. Dapat pahala berdasarkan kadar dia baca, dapat pahala. Tapi kalau tadarus ni macam mana? Tadarus ni ada pengajian. Salah berhenti kat situ, kena ambil kat sini. Ini hukum dia begini, ni tafsir dia begini, ini makna dia begini. Itu baru tadarus. Sebab saya tengok orang Melayu kita banyak tempat, dulu pun kita jadi imam, kawan sebelah dia baca salah pun dia tak tegur. Yang penting khatam. Yang penting kalau selepas tarawih, yang penting nak makan tak lepas ni. Bahkan sebahagiannya tak tahu kawan dia baca salah. Tak tegur tu satu, dia pun tak tahu kawan dia baca salah. Kita kata majlis dia buat tu ada manfaat lah, ada faedah lah, dapat pahala insya-Allah berdasarkan kadar dia baca tu. Tapi kalau nak dapat fadilat tadarus, dia mesti saling mempelajari. Sebab tu maksud tadarus dia berbeza dengan baca. Kalau yang seorang baca sambung, dia panggil qiraah, pembacaan. Kalau tadarus mesti ada orang alim, tak boleh berhenti kat situ, makna dia silap tu sambung kat sini. Kalau salah ni panjang sikit, tu dia sudut tajwid. Nak lebih lagi dia sudut tafsir, ini makna dia begini. Saya pernah, antara kelebihan tadarus kita mengaji Quran ni, saya nak ambil bagi satu. Al-Quran tuan-tuan akan jumpa banyak ayat jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak ayat ni kan, surah lazim pun ada. Ramai orang berhenti jannatin tajri, tak boleh berhenti kat situ. Makna dia apa? Syurga yang mengalir. Kalau berhenti tajri, orang akan faham syurga tu mengalir. Syurga sifat dia mengalir ke? Tak kan? Yang mengalir tu apa? Sungai di bawah dia. Tajri min tahtihal anhar. Anhar tu sungai tu. Sebab tu tak boleh berhenti kat situ, dia lari makna. Kalau tak sampai nafas, kena berhenti jannat ataupun jannah. Tengok ayat lah. Kalau tamah butah, jannah. Okey, kalau sampai nafas habiskan. Jangan berhenti jannatin tajri. Yang ni kita dapat dan tadarus tu. Dia kena ada pengajian. Jadi tuan-tuan buat yang mana? Tanya. Yang mempelajari tu masya-Allah. Dia mesti ada. Sebab tu dalam grup ni biasa dia ada ketua-ketua dia, masya-Allah. Sebab saya tengok sebagian tempat memang dia buat sekadar nak baca saja. Kita pun tak judge lah. Kita kata bagus daripada orang tak baca tu. Cuma nak dapat fadilat tadarus ni begitulah maksud dia. Kerana Nabi sendiri bezakan baca wa yatadarasunahu bainahum. Baca dan tadarus Al-Quran, maka fadilat dia ada 4 dalam hadis riwayat Muslim ni. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan pada mereka. Tuan-tuan tadarus kena rasa ketenangan. Kalau tuan-tuan tadarus tak rasa ketenangan, nak kejar ni, nak berlawang ni, macam tak betul lah tu. Dia akan rasa ketenangan. Datang masjid baca Al-Quran dapat ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, akan dapat kasih sayang Allah, diselimuti kasih sayang Allah. Wa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah, didaungi oleh para malaikat. Sebab tu mustad tuan-tuan tadarus, ambil peluang lepas tu baca doa tuan-tuan. Dia mustajab doa tu, didaungi oleh para malaikat. Malaikat mengaminkan insya-Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah sebut nama kita, Allah puji nama kita di hadapan makhluk yang berada di sisinya, malaikat. Orang tadarus ni Allah puji dia. Inilah sebenar-benar pujian. Puji manusia ni semua tipu. Tapi kalau Allah puji ni, bahagia kita insya-Allah. Untuk diri saya lah terutamanya, ini tadarus ada 4 fadilat ni. Okey, kita habiskan 2 hak lagi. Ni mudah aja, tak nak syarah panjang. Sebab ni untuk diri saya juga terutamanya. An na'mala bihi wa an nu'allimahu. Yang keenam, hak Al-Quran ni kita beramal dengan kita tahu. Beramal daripada awal tadi kita baca kita baca yang tepat, kita hafal, kita baca tafsir, tadabbur, tadarus, kena beramal. Yang keenam, yang ketujuh kita ajarkan pada orang. Mudah-mudahan tuan-tuan kita laksanakan 7 hak ini. Kita payahlah nak perfect tu payah, tapi kita seiringkan. Sebagian orang nak mengaji tajwid je, tak nak mengaji lain. Tak betul juga, dia seiring. Dan kita buat sekadar kita mampu. Para ulama sebut insya-Allah kita akan dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi apa? Nabi sebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu ni Nabi sebut. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis Nabi ni. Okey, kita berhenti di sini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Segala yang baik daripada Allah Taala
segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.